Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, telah sampai kepada saya sebuah video TikTok di mana dalam video itu Ustaz Ahmad Husam bertanya satu soalan dan saya ingin menjawab soalan tersebut dalam video ini. Apakah soalan itu dan apakah pula jawapan saya? Ayuh kita tonton. Sementara tu, ayuh kita pusing satu round. Saya sekarang di Dragonfly Park di Bandar Bukit Raja Kelang. Okey, jadi sambil menikmati pemandangan yang indah dan juga sinaran matahari pada waktu pagi, ayuh sama-sama kita mendengar apakah soalan tersebut dan apakah pula jawapannya. Kita dekat sikit ya. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam sebuah video TikTok yang ada saya kemukakan pautannya, linknya di bahagian description. Mana description ni? Sila exit video, tap pada tajuk, akan keluar description di situ dan di situ ada link atau pautan bagi video TikTok yang saya maksudkan. Jadi dalam video TikTok yang pendek saja tu, Ustaz Ahmad Husam mengemukakan beberapa perkara, tapi ada satu part tu dia tanya soalan dan saya nak jawab soalan itu. Ringkasnya sila tonton video tersebut. Ringkasnya Ustaz Ahmad Husam beliau menerangkan tentang sikap orang-orang orang-orang pecinta sunnah, orang-orang geng hadis sahih, orang-orang geng sunnah ataupun mereka yang disebut sebagai salafi yang tak suka panggil mereka wahabi. Diorang ni selalu berhujah kita ni beribadah dengan apa yang Nabi buat. Apa yang Nabi tak buat, jangan buat. Kan biasa dengar kan. Jadi Ustaz Ahmad Husam, yang ini minit 1.50 dan seterusnya ya. Jadi Ustaz Ahmad Husam pada minit 2.05 beliau berkata, tanya geng-geng yang duk kacau ni, yang duk berhujah dengan hujah sedemikian, kita hanya buat apa yang Nabi buat. Apa Nabi tak buat, jangan buat. Okey. Jadi Ustaz Ahmad Husam mengkritik balik dengan bertanya, perangai lagu hang tu Nabi buat kah? Duk mai kacau orang duk buat amalan. Perangai lagu hang tu Nabi buat kah? Jadi itulah soalannya dan inilah saya nak jawab ya. Daripada soalan itu seolah-olah mesej yang ingin disampaikan oleh Ustaz Ahmad Husam ialah bila orang buat ibadah, kita jangan kacau. Jangan pergi kata tak sunnah lah, pergi kata bid'ah lah. Sebab Nabi sendiri SAW pun tak buat benda macam tu, tak kacau orang beramal ibadah. So bila geng salafi ni berhujah, apa Nabi tak buat, kita pun tak buat. Seolah-olah beliau memberi gambaran Nabi pun tak kacau orang buat amal ibadah. Jadi hampa ni jangan kacau. Okey. Jadi itulah maksud soalannya tu. Jadi saya nak jawab soalan ini dengan mengemukakan 3 buah hadis. Jeng. 3 buah hadis sebagai contoh, sebagai dalil bahawa Nabi SAW, saya pinjam perkataan Ustaz Ahmad Husam, kacau orang yang beramal ibadah pada zaman baginda. 3 hadis sahih ya. Baik, hadis ini saya baca laju, terjemahan sahaja. Hadis ini teks penuh beserta dengan teks Arab, dengan terjemahan, dengan nombor hadis saya bagi di bahagian description. Sila tonton, sila semak ya. Baik, dalil pertama. Dalil pertama daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah SAW tak kala sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang lelaki yang berdiri. Dalam lafaz Abu Daud, berdiri di bawah terik matahari. Lalu pun Nabi pun bertanya tentang lelaki tersebut. Apa cerita? Okey, para sahabat menjawab. Namanya Abu Israel. Dia bernazar untuk berdiri, tak mau duduk, tak mau berteduh, tak mau berbicara dan dia berpuasa. Maka Nabi SAW bersabda ataupun memanggil lelaki itu dan menyuruh dia untuk duduk, berteduh, berbicara dan sempurnakan dan lengkapkan puasa beliau ya. Hadis daripada Sahih Al-Bukhari. Tuan-tuan dan puan-puan, ada orang sedang beribadah. Dia melaksanakan nazar dia dengan puasa, tapi puasa je tak best lah. Dia pun naklah tambah-tambah. Kan hasanah. Kan bagus. Apa salahnya? Benar baik. Sebab sebelum hadis ni tidak diketahui bahawa Nabi SAW ada melarang untuk seseorang itu berpuasa dan tambah sikit-sikit.
tidak pula diketahui bahawa Nabi ada buat benda tu, maknanya Nabi tak buat. Tapi orang ni dia beramal, dia puasa, dia melaksanakan nazarnya puasa. Kemudian dia nak tambah nazar tu untuk berdiri dalam panas, untuk tak mau duduk, tak mau berteduh, tak mau berbicara. Hasanah. Tapi Nabi SAW kacau ibadah dia. Pinjam perkataan Ustaz Ahmad Hussan, kacau ni ibadah dia. Nabi suruh dia duduk. Nabi suruh dia berteduh. Nabi suruh dia berbicara. Yang puasa tu boleh teruskan. Ini satu contoh bagaimana Nabi SAW kacau ibadah orang lain. Okey, hadis pertama ya. Hadis kedua riwayat Imam Al-Bukhari juga dan lain-lain daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahawa tak kala mereka dalam ekspedisi perang Khaybar. Okey, dan mereka melalui satu tempat tinggi di sebelah satu wadi, tempat lembah yang rendah. Maka para sahabat pun bertakbir dengan suara yang kuat. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mendengar yang sedemikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebut macam mana? Jadikanlah zikir itu untuk diri kalian sendiri. Sesungguhnya yang kalian seru itu bukanlah Allah yang peka, mahupun yang ghaib. Akan tetapi yang kalian seru itu ialah Allah yang Maha mendengar, lagi Maha dekat. Lagi yang Maha mendengar, lagi Maha dekat. Dalam lafaz Imam Ahmad disebut bahawa lebih dekat daripada tali kekangan tunggangan kalian. Dan Allah berada di mana-mana. Yang ini ilmunya, pengetahuannya, pendengarannya ada. Okey, hadis sahih Al-Bukhari. Tuan-tuan, nak pergi perang Khaybar ni. Semangat. Kita buatlah sesuatu untuk menaikkan motivasi, raise the spirit up, raise the motivation up. Apa salahnya? Bukan nak buat benda salah. Allah Akbar, la ilaha illallah. Benda baik kan? Hasanah kan? Tapi Nabi kacau dia orang punya amalan. Nabi kata zikir tu sendiri-sendiri je. Keep it to yourself. Jadikanlah ia untuk diri kalian sendiri. Keep it to yourself. Kemudian Nabi terangkan Allah ni bukanlah pekak, bukanlah ghaib. Tapi Allah ni Maha mendengar, Maha dekat. Dan dia berada di mana jua. Nanti dulu. Bukan Allah di mana-mana, tetapi ilmu Allah, pengetahuan Allah, pendengaran Allah yang ada di mana-mana. Ini satu lagi contoh, Nabi kacau amalan orang lain. Dan orang tu, sekali lagi saya tegaskan, bukanlah buat benda salah, nak pergi perang Khaybar. Nak menaikkan semangat, bukanlah melau-laukan sesuatu yang tak bagus, tetapi bertakbir. Allah Akbar, la ilaha illallah. Tapi Nabi SAW menegur dan mengacau amalan mereka. Ya. Sebelum itu Nabi SAW ada tak melarang zikir secara kuat? Kan? Sebelum itu Nabi buat tak? Nabi tak buat. Nabi tak buat zikir secara kuat kecuali macam takbir hari raya. Kecuali macam bacaan talbiyah untuk haji dan umrah. Selain itu Nabi tak buat secara kuat. Ini contoh ya. Contoh kedua, dalil kedua. Setakat ni okey. Kita masuk dalil ketiga pula. Sekali lagi hadis sahih Al-Bukhari. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bahawa 3 orang lelaki, 3 orang sahabat datang mengunjungi rumah isteri-isteri baginda. Dan bertanyakan tentang amalan baginda. Setelah mendengar apa yang diceritakan, mereka merasakan ia amat sedikit. Lalu mereka pun berkata, siapalah kita untuk dibandingkan dengan Nabi SAW yang dosa-dosanya telah diampunkan, baik dosa yang lalu mahupun dosa yang akan datang. Mendengar yang sedemikian, Nabi SAW pun keluar. Lalu berkata, kaliankah yang berkata sedemikian tu? Ketahuilah bahawa akulah orang yang paling takut kepada Allah. Dan akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Akan tetapi, baik sebelum tu saya terlupa satu lafaz, Setelah 3 orang sahabat tu, mereka berkata, siapalah kita ni berbanding dengan Nabi SAW yang telah diampuni dosa-dosanya yang lepas dan dosa-dosanya akan datang. Lalu mereka berazam. Seorang berkata, aku nak solat malam sepanjang malam, tak mau tidur. Seorang lagi berkata, aku nak puasa sepanjang tahun. Tiap-tiap hari puasa. Dan seorang lagi berkata, aku tak mau berkahwin. Ya. Maka mendengar yang sedemikian itu, Rasulullah SAW keluar dan berkata, kaliankah yang berkata sedemikian itu? Ketahuilah bahawa akulah yang paling takut kepada Allah. Dan aku inilah yang paling bertakwa kepada Allah. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka.
aku solat dan tidur. Dan aku menikah, aku bernikah. Sesiapa yang tidak suka kepada sunnahku, sesiapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan daripada kalangan aku. Hadis sahih Bukhari, lafaz penuh saya bagi di bahagian description. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sekejap ya, adjust sikit. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. 3 sahabat tu, mereka berazam untuk buat sesuatu yang pada asalnya, yang memiliki asal dalam syariat Islam. Sebagai contoh, solat malam. Banyak hadis-hadis dan juga Al-Quran yang menganjurkan, yang menerangkan keutamaan solat malam, yakni qiyamul lail. Kemudiannya puasa. Dia nak puasa sunat. Selain puasa Ramadan, dia nak puasa sunat setiap hari sepanjang tahun. Ada juga anjurannya. Bahkan dalam Sahih Al-Bukhari, disebut dalam sebuah hadis bahawa di syurga kelak ada satu pintu yang khas, pintu Ar-Rayyan, yang disediakan kepada orang-orang yang lazim berpuasa ketika di dunia dulu. Ada anjurannya tentang tak mau kahwin. Tentang tak mau kahwin, ayuh kita rujuk surah At-Taghabun, surah nombor 64, ayat nombor 14, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian daripada isteri-isteri kalian, sebahagian daripada anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Maka berhati-hatilah. Musuh dalam konteks apa? Musuh yang menyebabkan kita ni leka daripada beribadah, leka daripada memperjuangkan urusan agama. Jadi, orang yang tak nak kahwin tu pun ada alasan. Dia tak nak kahwin bukan sebab dia gay, bukan sebab dia lain-lain, tak, sebab dia nak beribadah, sebab dia tak nak terganggu dengan wanita. Sama juga orang yang nak solat sepanjang, yang tak nak tidur sepanjang malam tu, dia bukan nak tengok drama K-pop, bukan nak buat apa-apa lain. Bukan drama K-pop, drama Korea, okey? Tetapi dia nak beribadah, dia nak buat benda baik. Benda yang ada asasnya, ada asalnya dalam syariat Islam. Tetapi mendengar yang sedemikian, Rasulullah SAW bukan sekadar kacau. Bukan sekadar kacau amalan mereka, tapi baginda bersabda, sesiapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari kalangan aku. Tuan, kalau kita fikir hadis ni, mereka bukanlah benci Nabi. Kan? Mereka they just wanted to do something extra. Mereka sekadar nak buat sesuatu yang lebih. Anjurannya ada, tapi Nabi tak buat. Anjurannya ada tentang solat malam. Nabi tidur dan bangun pada baki 1/3 malam. Tentang puasa sunat. Nabi kadang puasa, kadang tak puasa. Kadang puasa, kadang tak puasa. Dan Nabi menikah. So mereka nak buat yang lebih baik. Macam kita lah kan. Kita nak buat yang lebih baik. Memanglah Nabi tak buat. Nabi tak kata jangan buat. Tapi kita nak buat sebab ia lagi baik. Dan orang seperti ini, apa dikatakan oleh Nabi? Sesiapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan daripada kalangan umatku. Tuan-tuan dan puan-puan, 3 hadis. 3 hadis bagi menjawab soalan tadi tu. Soalan tadi, apa soalan ni? Tanya dia, perangai lagu hang tu, Nabi buatkah? Duk mai, duk kacau orang, duk buat amalan. Alright? Sekali lagi, diulangi. Perangai lagu hang tu Nabi buatkah? Maka jawapannya, ya, Nabi buat. Jawapannya, ya. Menegur orang agar dia beramal ibadah selari dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagi yang mengetahui sunnah Nabi, ayuh kita menegur, ayuh kita menasihati orang ramai agar beramal ibadah berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pada awalnya nampak macam kacau, tetapi ia adalah kacau yang sememangnya memiliki dasar daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang yang beramal dan ada orang mari tegur, jangan pandang dia sebagai kacau amalan kita. Jangan pandang dia sebagai, ini tak ada kerja lain ke? Kita patut berterima kasih ada orang nak nasihatkan kita agar beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini, perkara ini termasuk dalam surah Al-Asr. Demi masa sesungguhnya manusia ini, demi masa sesungguhnya manusia ini dalam kerugian kecuali yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. So yang ketiga ni berpesan-pesan kepada kebenaran. Okey, jadi inilah jawapan saya kepada soalan Ustaz Ahmad Hussan tadi. Bukan kritik, bukan apa. Ustaz tanya, saya tolonglah jawab. Ini saya sekadar bagi 3 contoh lah. 3 contoh bagaimana Nabi SAW kacau
amalan orang lain supaya ia selari dengan sunnah baginda. Dan sebelum tu, Nabi pun tak buat benda tu. Nabi pun tak larang pun. Tapi bila orang buat, ia berbeza dengan sunnah baginda. Nabi tegur mereka. Ya. Dan sebagai tambahan, poin tambahan, sebelum bateri habis. Okey, sebagai poin tambahan, kalau kita biasa mendengar, biasa membaca hujah-hujah para pencinta bid'ah. Ini secara umum. Kita akan dapati mereka sangat kerap, sangat masyhur, sangat lazim membawa hujah bahawa pada zaman Nabi ada sahabat buat sesuatu amalan seperti bacaan ketika iktidal, sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi dan sebagainya. Mereka bawa beberapa contoh. Bilal kononnya semayang sunat wudu padahal kononnya Nabi tak pernah ajar dan sebagainya. Lalu mereka berhujah. Tengok, sahabat buat bid'ah, Nabi tak kata apa pun. Nabi siap puji. Nabi kata okey, 30 malaikat berlumba-lumba mencatat apa yang kamu katakan itu. Hadis itu sahih. Tetapi pada waktu yang sama, ada juga hadis-hadis yang sahabat buat dan Nabi tegur kata salah. So poin penting di sini ialah hadirnya Nabi SAW untuk approve atau disapprove sesuatu amalan. Apabila dengan sempurnanya Islam, apabila dengan wafatnya Nabi SAW, tak perlu lagi kita hendak mencipta-cipta amalan sebab Islam sudah sempurna. Kedua, kita cipta siapa yang nak approve dan disapprove. Siapa yang nak kata okey dan tak okey, dah tak ada dah. Okey, jadi tuan-tuan puan-puan, para pencinta bid'ah mereka suka kemukakan hadis-hadis sahabat buat sesuatu amalan baru dan Nabi approve, Nabi puji, Nabi sanjung. Tetapi hadis-hadis yang sahabat buat amalan sendiri, yang Nabi disapprove, yang Nabi tegur, yang Nabi perbetulkan, mereka tidak pula kemukakan. Padahal kedua-duanya ada. Poin penting ialah hadirnya Nabi SAW di kalangan mereka untuk berkata okey, tak okey, approve, disapprove. Poin penting ya tuan-tuan dan puan-puan. Baik, sehingga sini sahaja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.